Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para penuntut ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada hari ini 1 Julai 2026 bersama dengan 15 Muharram 1448, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Isra, surah yang ke-17, juzuk yang ke-15. Ayat yang kita akan baca hari ini daripada ayat 7 bermula ayat 78 sehingga ayat 81. 78 81. Nah. Di mana dalam ayat yang mulia ini Allah Ta'ala nyatakan arahan supaya mendirikan solat 5 waktu, dan dalam ayat-ayat ini menyatakan waktu solat. Waktu solat. Liduluk aqimis salata lidulukis syamsi. Apabila matahari dah condong ke barat, dipanggil zawalus syamsi. Ya. Maknanya bermula zuhur. Solat setiap hari itu bermula zuhur. Nombor 1 dia situ. Sampai ke malam, wa Qur'anal fajri, dan solat subuh. Solat subuh itu dia jauh. Jadi dia kena sebut dia satu je. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Solat subuh ni besar dia punya pahala, besar punya kedudukan, besar dia punya cabaran waktu tidur. Kemudian Allah perintahkan Nabi sallallahu supaya solatut tahajud, qiyamul lail, wajib bagi Nabi, sunat bagi umat. Jadi kena buat. Kemudian Allah ajar Nabi supaya berdoa, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Masukkan aku di tempat masuk yang benar, keluar pun di tempat yang benar, dan berilah kepada aku kekuasaan dan pertolonganmu ya Allah. Masya Allah. Kemudian Allah nyatakan di akhir ayat bahawa apabila datangnya yang benar, yang batil akan hilang. Sebab yang batil ni kuat setakat mana pun tetap dia akan hilang. Cuma kebenaran itu nak dapat pertolongan Allah mesti melalui proses prosedur SOP yang ketat, barulah dapat pertolongan Allah Azza wa Jalla. Tuhan tak tolong saja-saja ya, dia tolong dengan pertolongannya bersyarat. Apa dia syarat dia? In tansurullah yansurkum. Allah kata, mu tolong agama aku akan tolong. Tapi buat kerja malah, dakwah tak mau, kadang sibuk dengan apa ni, dengan kerja-kerja lain je, maka pertolongan Allah tidak dapat. Baik para jemaah sekalian, itu muqaddimah ringkas kita kepada ayat. Al-an nantaqil ila at-tilawah. Kita berpindah kepada bacaan ayat. Kita baca ayat dulu, barulah kita faham terjemahan dia, insya-Allah. Bagi pelajar yang ada pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, buka muka surat 565.
569. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الله أكبر. Kita pergi kepada terjemahan ayat. Ayat 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Dirikanlah olehmu sembahyang ketika gelincir matahari. Ni budak-budak ni kata gelincir kok mana? Gelincir matahari maknanya matahari duduk tengah-tengah langit, dia condong ke barat. Itu dia panggil gelincir daripada duduk di kabidis sama condong ke barat, maka itu nama dia gelincir. Dan dirikanlah olehmu sembahyang ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam. Sini ada 4 waktu. Dan dirikanlah sembahyang subuh. Ini satu lagi waktu yang kelima. Sesungguhnya sembahyang subuh itu adalah disaksikan keistimewaannya oleh siapa dia? Para malaikat yang mulia. Baik para pelajar sekalian, kita pergi kepada munasabah. Munasabah yang pertama Allah Ta'ala sebut dalam ayatnya lepas, kaidal kafirin lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Tipu daya, perancangan jahat, strategi licik puak kafir cuba nak pesongkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka tidak akan berjaya sebab Nabi duduk di bawah jagaan Allah Subhanahu wa taala. Maka datang ayat ini, Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa duduk sibuklah dengan puak kafir tu. Ia nak dengar katamu, yang terima dakwah, marilah ikut kita. Yang tak terima, biar dia pergilah. Kamu tumpukanlah kepada perhubungan antara engkau dengan Allah, iaitu solat 5 waktu. Solat 5 waktu. Jadi solat ni pun mari kemudian dah. Lepas 10 tahun dah Nabi duduk berdakwah, ajak orang kepada tauhid, murnikan akidah mereka, murnikan tauhid mereka daripada syawaibis syirki, daripada gangguan syirik, makalah barulah datangnya salat secara fardu. Baik, itu munasabah yang pertama. Munasabah yang kedua, dalam ayat yang lepas Allah Ta'ala nyatakan nikmat dia menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberi pertolongan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka datang ayat ini tanda syukur. Apa dia tanda syukur? Mukena salat fardu 5 waktu, bermula dari zuhur berakhir dengan subuh. Kemudian pada waktu malam hendaklah kamu bertahajud nafilatan lak
tambahan kepada solat fardu supaya Allah Ta'ala bangkitkan kau di tempat yang maha tinggi, yang maha agung, al-maqamul mahmud, iaitulah kuasa syafaat yang tidak diberi kepada nabi-nabi yang lain. Jelaslah, maknanya kerana itulah dikatakan solat itu, orang yang solat makna orang bersyukur. Siapa dia nak syukur pada Allah Ta'ala banyak, solat banyak, tanda syukur. Solat sunat yang spesifik bab syukur ni salatul duha. Nabi sebut rakaatai duha sebagai bayaran tol kepada sendi-sendi yang kita yang bergerak. 360 sendi, cukuplah dengan kita bayar tol dia dengan rakaatai duha, 2 rakaat duha. Kerana itulah kita kempen para jemaah, jaga solat sunat qabliyah ba'diyah, jaga paling minima 2 rakaat duha, jaga paling minima 3 rakaat witir, 17 rakaat. Ini kita sudah termasuk dalam wali min awliya illahi salihin, insyaAllah. Abu Anah wali, ya, di zaman orang lara, orang banyak kerja, orang sibuk dengan tu dengan ni, kalau kita boleh maintain, kekal solat qabliyah ba'diyah yang muakkad, yang tidak muakkad, tambah dengan duha dengan witir, insya-Allah kita istiqamah, walilah tu kita tu, insya-Allah. Nah, ingat molek tu. Baik, kita pergi pada tafsir ayat. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Ai addi ya Muhammadu, tunaikanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salat 5 waktu ala wajhit tamam, dengan cara yang sempurna. Jaga rukun dia, jaga syarat dia, jaga sunat dia. Kita hari ni rukun jaga, kadang-kadang yang sunat tak berapa sempurna. Malas. Nak angkat tangan Allahu Akbar pun tak bergerak. Allahu Akbar ni gitu ya wei. Macam baru nak angkat sayap. Malah. Setengah tu pakai tak angkat langsung. Kita mengatakan itu perbuatan yang tidak baik. Perbuatan yang tidak elok. Dia buat benda-benda yang merugikan kita. Sebab apa? Nabi kita ajar sunat hai'ah ni sunat tambahan. Setiap pergerakan kita ada nilai tambah dari sudut pahalanya. Sehingga ulama mengatakan solat 4 rakaat, kalau kita jaga semua sunat-sunat dia, fardu rukun sunat ni, kita ada 400 lebih pahala. 400 lebih pahala. Al-Marwazi dalam kitab Ta'zimu Qadris Salah ada sebut perkara yang itu. Ini pentingnya dalam hidup kita ni. Baik, bilakah waktu salat? Tanda ni pelajar, ini adalah merupakan waktu salat min maili syamsi lizawal, bermulanya apabila matahari sudah condong ke barat, masuk waktu zuhur dan asar. Maknanya asar atau matahari sekali ganda kan. Ila ghasaqil lail ila iqbaliz zulami wajtima'ihi, apabila sempurnanya gelap. Bila sempurna gelap? Bila dah gelap, permulaan gelap maghrib, ghurubis syamsi maghrib, dan apabila sudah hilang cahaya, dia panggil syafaqil ahmar, cahaya merah di langit sudah hilang, mari waktu isya. Habislah kita berapa waktu? 4 waktu sudah salat. Habislah kita sudah masuk waktu isya. Ini waktu isya. Ila ghasaqil lail. Ayat ini ditafsir juga dengan ayat surah Hud ayat 114, wa aqimis salata tarafain nahari wa zulafan minal lail. Dirikan salat antara 2 tepi siang dan zulafan minal lail, satu apabila permulaan masuknya waktu malam. Satu, tapi ayat ni
ayat aqimis solat tu lebih, orang panggil lebih apa ni, lebih spesifik lagi. Tak kiralah banyaklah tafsirnya. Ibnu Atiyah kata hadhihi bi ijma'il minal mufassirin isyaratun ila salawatil mafruḍah. Ayat kita ni isyarat kepada waktu solat fardu, waktu solat fardu. Cuma dia beza tentang dulu, li dulu kisyamsi. Jadi kebanyakannya ramai ulama kata li dulu kisyamsi, iaitulah waktu apa ni, zawal syamsi. Jadi alhamdulillah ila ghasaqil lail. Kerana itu mengikut dalam tartib Quran ini, tanda ni pelajar. Kalau mengikut tartib Al-Quran, setiap hari solat yang pertama hari itu iaitulah zuhur. Mengikut tartib kita mestilah subuh kan? Sebab subuh ni permulaan hari. Dah, zuhur tu yang pertama. Zuhur, asar, maghrib, isya putus. Wa Quran al-fajri. Dia sambung situ. Dia bersambung di situ. Maka itu yang kelima. Solat fajar itu yang kelima. Dia kata tak, lepas isya dengan subuh ni pakai senyap. Tak senyap, mu kena bangun tahajud, bangun qiyamul lail. Jangan duduk tidur tak tahu ke apa. Yang kita kena ada tu. Baiklah. Kemudian datang khas wa Qur'anal fajr, dan dirikanlah sembahyang subuh. Jadi mai subuh ni khas dia sebut. Kenapa? Tengok nota di bawah. Nota 667. Allah Ta'ala perintahkan baginda Nabi SAW dan umatnya supaya mendirikan sembahyang 5 waktu meliputi siang dan malam untuk mendapat keredaan dan perlindungannya. Gitu ya ayat dia. Yang pentingnya wa Qur'an al-fajri. Nah, kenapa salat subuh dipanggil Quran? Wa Qur'an al-fajri, sebab salat subuh ni di antara salat yang Nabi kita baca panjang. Nabi kita baca panjang. Tengok hadis. An Abi Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil fajri ma baina 60 ila al-mi'ati ayah. Nabi salat baca dalam solat subuh, dia solat fardu, di antara 60 hingga 100 ayat. Kalau ayat panjang surah Baqarah contohnya berapa dah tu? Dekat dengan sejuzuk. Hadis ini rawahu al-Bukhari wa Muslim wal lafzu li Muslim. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil fajri. Nabi kita solat subuh ada kala dia baca Qaf wal Qur'anil Majid, surah Qaf ada juga Nabi baca. Wa kana salatu ba'du takhfifan, ada kalanya Nabi kita ringkaskan. Dia tengok keadaan. Wallahu alam, tak ada detail sini. Sebab musim panas, musim sejuk ke? Tak tahu. Tapi ada yang penting Nabi dia perbagaikan. Ada waktu panjang, ada waktu tak panjang sangat. Tapi Quran al-Fajr ini dia nak panjang sikit. Itu ayat hadis Jabir bin Samurah rawahu Muslim. Baik. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya sembahyang subuh itu adalah disaksikan keistimewaannya. Apa dia saksi keistimewaan? Jadi kalau nak kira agak semua solat tu besar belaka. Tapi kenapa Tuhan sebut khas subuh dan menyatakan bahawa solat subuh tu keistimewaan dia masyhudah, disaksikan. Tengok dia punya tafsir kata inna salatal fajri mahdurah. Solat subuh ni dihadiri oleh malaikatul lail wa malaikatun nahar. Malaikat malam, hak khijasih malam di bumi,
Dan malaikat siang hok nak jaga kerja kita siang ni pula, dia tukar shift subuh. Ni subuh ni ada malaikat sini, dia tukar shift. Dia tukar shift. Besar ni. Rugi kita. Kalau kita tak jaga solat kita ni, rugi besar. Sebab malaikat ada sekali dengan kita ni. Malaikat ada sekali dengan kita. Ini sangat besar dia punya kedudukan. Apa dia? Kita tengok dalam ni dulu, dalam nota 668. Kalau tak ada kita tambah. Dan dalam ayat suci ini Allah Ta'ala menegaskan tentang keistimewaan sembahyang subuh secara khusus. Kerana dengan bersinarnya fajar pada waktu itu, maka hilanglah gelap dan timbullah terang untuk menyaksikan benda-benda yang membuktikan kekuasaan Allah dalam alam yang terbentang luas. Sesudah manusia bangkit dari tidurnya sambil memulakan harinya dengan ibadat, pada saat yang berkat itu sebagai bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Bertambah pula sembahyang subuh itu disaksikan oleh malaikat hafazah, malaikat hak jaga kita, malaikat malam dan malaikat siang yang bergilir-gilir menjaga dan mengawalnya. Menurut hadis, tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlu salatil jami' ala salatil wahid 25 darajah. Kelebihan solat jemaah dengan solat seorang itu 25 darjat. Ada je riwayat lain kata 27. Wa tajtami'u, ni hak kita nak sini. Wa tajtami'u malaikatul laili wa malaikatul nahar fi salatis subhi. Jadi malaikat hak malam dengan hak siang jumpa di solat subuh. Yaqulu Abu Hurairah, Abu Hurairah kata kalau nak tahu membaca ayat wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Hadis ini rawahul Bukhari wa Muslim. Maka tengok ni hadis kata apa? Menurut hadis-hadis Nabi SAW, pada saat itulah berhimpunnya malaikat malam dan dengan malaikat siang yang tersebut, dan pada saat itulah mereka berpisah. Malaikat malam akan naik semula ke langit dan malaikat siang yang baru turun tinggal menjaga dan mengawalnya. Dan dia naik bila Tuhan tanya, maza taraktum ibadi, malaikat baru naik tu, apa yang kamu tinggalkan hamba aku di bumi? Qala ji'nahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Allahu akbar. Dia kata waktu kami turun semalam nak ambil syih malam, dia sudah solat, dia solat asar. Waktu kami naik tadi subuh, dia sedang solat subuh. Jadi para jemaah sekalian, jangan lupa solat subuh, solat asar sentiasa di masjid, kerana dua ni disaksikan oleh para malaikat. Dan jangan lupa solat zuhur, solat maghrib dan solat isya semuanya dihadiri oleh para malaikat. Tapi nak bagi tahunya ayat ini besarnya semaya subuh. Satu, solat subuh dia besar. Solat sunat fajar pun besar. Nabi sebut dalam hadis, raka'atayil fajri khairum minal dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat sunat subuh lebih baik daripada kita miliki dunia dan isi kandungan. Itu 2 rakaat subuh. Bagaimana dengan fardu subuh? Tentulah lebih besar lagi. Jadi kita ingatlah para jemaah sekalian, kalau hak sunat setara tu, macam kita buat bandingan lah, hebat anak dia ni, ayah dia mesti hebat lagi. Contohnya, gitulah keadaan. Hebat murid dia ni, guru dia lagi hebat. Kalau semaya sunat apa kemah dah, bagaimana dengan semaya subuh tu sendiri? Allahu Akbar. Baiklah, kita pindah kepada ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan bangunlah pada sebahagian dari waktu malam serta kerjakanlah sembahyang tahajud padanya. Apa makna sembahyang tahajud?
Sembahyang tahajud ni sembahyang selepas tidur. Sembahyang tahajud, solat selepas tidur, itu sembahyang tahajud. Baik, kalau kita tak tidur, contohnya subuh kita pendek, tak ada nak tidur. Jadi itu dia panggil solat qiyamul lail. Solat qiyamul lail saja. Tapi kalau sempat tidur, bangun tu nama dia tahajud. Tak salah tak tidur pun. Ada setengah orang nak sembahyang tahajud kan tak tidur. Mayalah. Itu dia panggil qiyamul lail. La haraja wala muskilah. Dan bekerjakanlah sembahyang tahajud padanya sebagai sembahyang tambahan bagimu ke atas solat fardu. Semoga Tuhanmu membangkit dan menempatkanmu pada hari akhirat di tempat yang terpuji, maqaman mahmuda, tempat yang terpuji. Ini dia panggil maqam yang tertinggi yang diberi hanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Munasabah ayat, mula-mula Allah Ta'ala sebut tentang solat fardu 5 waktu. Kemudian datang ayat ini Allah Ta'ala sebut tentang solatut tahajud. Solatut tahajud ni wajib bagi Nabi, sunat bagi umat. Dia wajib tapi bukan fardu, wajib bagi Nabi SAW. Untuk apa? Untuk nak menguatkan jiwa dia, meneguhkan hatinya dalam bekerja dan berdakwah. Sebab itulah kalau kita nak berjuang, nak berjihad, mesti solatut tahajud. Semangat. Pada itulah anda sendirilah kalau kita kira secara orang panggil cara ringkas-ringkasnya, kita suka baca malam. Ni kalau kita nak ngajar pagi ni, study malam tu sedap, tenang kita baca. Lepas tu mari pagi ni kita curahkan apa yang telah kita membuat persiapan untuk wa Quran al-fajri, untuk kita baca Quran pada waktu pagi ni cantik. Alhamdulillah. Baiklah, kita bagi kepada wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Jadi pada waktu malam bangun baca Quran, tambahan kepada ibadat yang sudah ada 5 waktu. Untuk nabinya apa? Wajib, untuk umatnya sunat. Tengok nota di bawah. Nota 698 dulu, maaf. 668. Dalam ayat suci ini Allah Ta'ala menegaskan tentang keistimewaan sembahyang subuh secara khusus. Kerana dengan bersinarnya fajar, kita baca ni dah 669 pula dah. 669 yakni pangkat ni al-maqamul mahmud, itu yakni pangkat yang setinggi-tinggi dan semulia-mulianya al-maqamil mahmud yang telah dijanjikan untuk memohon syafaat bagi sekalian makhluk di padang mahsyar setelah mereka lama menderita kerana menunggu dibicarakan dan dihisab. Sesudah baginda memohon syafaat ke hadrat Allah Ta'ala untuk mereka, barulah mereka sekaliannya dibicarakan dan menerima balasan. Yang baik dibalas baik, yakni syurga, dan yang jahat dibalas jahat, yakni neraka. Al-Maqamul Mahmud inilah yang tersebut dalam doa yang dibaca selepas azan, wa ba'ashu maqaman mahmuda. Memohon semoga Nabi SAW dikurniakan pangkat yang semulia-mulianya, itu sebagai satu daripada tanda-tanda cinta kita kepada Nabi SAW yang dikasihi. Ingat boleh? Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut tentang nafilatan laka. Allah Ta'ala suruh Nabi kita bangun tahajud. Asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi Nabi bila diperintah oleh Allah, Nabi kita bangun sebagaimana kata di Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi Allah sallallahu kana yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamahu.
Nabi kita bangun tahajud sampai bengkak kaki, sembak kata orang, sebab terlalu lama berdiri. Hadis ini rawahul Bukhari. Asa an yab'atsaka rabbuka maqam mahmuda. Apa mana asa? Mudah-mudahan Allah Ta'ala bangkitmu. Semoga Tuhanmu membangkit dan menempatkanmu pada hari akhirat di tempat yang terpuji, yang paling tinggi sekali. Jadi itulah arahan Allah Azza wa Jalla. Kata di ulama tadabbur, asa minallahi wajib. Asa ya, mesti Allah Ta'ala akan bangkitmu di tempat yang terpuji. Syafi'an, memberi syafaat, pertolongan kepada orang yang sedang huru-hara di mahsyar. Fayahmadakal awwaluna wal akhirun, orang dulu orang kemudian semuanya akan memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panjanglah. Dalam hadis panjang dia panggil hadis syafaah. Nabi kata apa? Bila an Abdullah bin Umar, hadis ni panjang tapi ambil tajuk sini sudah. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna asy-syamsa tadnu yaumal qiyamah. Matahari dekat dengan kepala pada hari kiamat. Hatta yablughal 'araqu nisfal uzun. Hei, peluh kita ni. Ada orang peluh sekat beti, sekat lutut, sekat siapa ke telinga ada peluh. Nak ayat ceritanya keadaan tu berbeza-beza. Bainamahum kazalik. Mereka duk minta tolong Nabi Adam, ada kata tak boleh. Pergi cari Nabi Musa, tak boleh. Summa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terima. Ketika itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pergi sujud di bawah aras. Sujud di bawah aras. Maka Allah Subhanahu wa taala, Allah kata apa? Irfa Muhammad wa qul yusma washfa tushaffa wasal tu'ta. Muhammad, angkat kepalamu. Mu cakap apa hari ni, Allah Taala dengar permohonanmu. Mu berilah pertolongan kepada umat manusia, mu minta mu nak gapo Tuhan beri. Maka ketika itulah Nabi kita sallallahu angkat kepala dia. Dia puji Allah Ta'ala dengan pujian yang telah diilhamkan oleh Allah Azza wa Jalla kepadanya. Kemudian dia minta izin untuk menyelesaikan masalah umat. Tengok ni, ini hadis Anas. Hadis Anas ni panjang, hadis syafaat rawahul Bukhari. Adapun dalam hadis Abdullah bin Umar tadi, Nabi kata apa? Kemudian Nabi kita fayashfa' liyuqda bainal khalqi. Nabi kita beri pertolongan kepada umat. Fayamshi hatta ya'khuza bihaqatil bab. Nabi pergi ke pintu syurga. Fayauma idzin yab'atsullahu maqam mahmuda. Ketika itulah Allah Taala bangkit Nabi itu dengan kedudukan yang tinggi. Hadis ini dalam Bukhari. Baik, para pelajar, celek mata, buka telinga. Kita dengar dah manusia ni nak syafaat pada hari kiamat. Betul? Kita nak ke tak nak? Nak. Dengar ni. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala hina yasma'un nida. Siapa dia dengar azan, dia kata seperti muazzin kata, jawab azan, Allahu akbar ayat. Sampai ke sudah azan, kita pun kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian kita doa dengan doa ni, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Baca sekat ni ya, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Allah Ta'ala akan beri kepada dia syafaat kepada hari kiamat. Hadis ini dalam Bukhari. Jadi para jemaah sekalian, siapa dia nak apa? Siapa dia nak syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat, selain daripada dia beramal dengan amalan-amalan yang diajar oleh Nabi ni, jangan lupa jawab azan, selepas azan selawat, lepas selawat kita berdoa minta kuasa syafaat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Baik, kita pindah kepada ayat seterusnya.
ayat 80, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Dan pohonkanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berdoa, wahai Tuhanku, masukkanlah daku ke dalam urusan agamamu dengan kemasukan yang benar lagi mulia, serta keluarkanlah daku daripadanya dengan cara keluar yang sebenar lagi mulia. Dan berilah kepadaku di sisimu hujah, keterangan, kekuasaan yang dengan mana sultan, dengan mana keterangan, hujah, serta kekuasaan yang menolongku. Jadi ini dipanggil Allah Ta'ala ajar kepada Nabi supaya berdoa. Munasabah ayat ni jelas lah. Ayat yang lepas Allah suruh solat, suruh semaya. Mari ayat ini suruh berdoa. Jadi solat dia panggil syukur jismi, syukur dengan tubuh, syukur fi'li. Mari ayat 80 ni syukur lisani, bersyukur dengan lidah. Sentiasa istighfar, berzikir, bermunajat, berdoa kepada Allah SWT. Di antara doa kau untuk Nabi, minta kuasa syafaat. Minta kuasa syafaat. Jadi ada ulama tafsir kata qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin, masukkan aku tempat masuk yang benar. Ada kata masuk Madinah. Masuk Madinah. Sebab Madinah tu dapat kekuasaan, dapat apa ini pemerintahan. Wa kullu ma adkhulu fi, dan semua tempat aku nak masuk, dalam masjid kau, dalam tempat apa benda, biarlah masuk dengan benar, masuk dengan baik, dipanggil mudkhala sidqin. Wa waffiqni lihi limardatika, dan taufikkanlah aku untuk melakukan perkara yang engkau redai ya Allah ya Tuhanku. Wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al khuruji min Makkah, jadikanlah aku keluar daripada Mekah tu kerana benar untuk menegakkan agamamu, bukan lari kerana mencari kedudukan, tapi membawa diri untuk menyelamatkan akidah dan menyebarkan Islam. Wa kullu ma akhraja min, semua tempat aku keluar, aku nak keluar dengan benar, maka berilah taufik kepadaku untuk mendapat ketaatanmu ya Allah. Jadi panjang pula ulama sini bahas tentang apa makna mudkhala sidqin. Ada ulama kata masuk Madinah, mukhraja sidqin, keluar daripada Mekah. Itu yang pertama. Jadi kata di ulama, keluarnya Nabi dari Mekah itu mukhraja sidqin. Masuk Madinah itu apa dia? Masuk Madinah itu mukhraja mudkhala sidqin. Satu tafsir. Tafsir yang kedua kata jami'ul madakhil wal makharij, semua tempat mu keluar mana-mana pun minta dengan Allah Ta'ala, berdoa supaya kita keluar dengan cara baik, kita masuk dengan cara baik. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Akhirnya Tuhan kata, Tuhan ajar kat Nabi kita dah, waj'al li min ladunka sultanan nasira, beri pada aku kekuasaan, hujah yang mantap dan pertolongan daripadamu untuk berlawan dengan puak-puak kafir. Kita ni kalau Tuhan tak tolong, tak tahu nak gimana kita ni. Bila dengan pertolongan Allah saja baru kita boleh buat. Kalau duk main puak kita, kalau duk balah, pagi petang ya duduk kelahi sama dia, habislah cerita. Baiklah, kita pergi kepada ayat seterusnya. Maaf, ada nota di bawah, nota 670. Mulai dari ayat 76 yang lalu, Allah Ta'ala membayangkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya bersedia untuk berhijrah dari Makkah ke Madinah. Lalu diperintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya beribadat dan berdoa semoga ia selamat berhijrah ke negeri yang baru itu dan mendapat pertolongan Allah Azza wa Jalla dalam menyiarkan Islam dengan mengalahkan musuh-musuh Islam yang menentangnya. Ingat molek tu. Ini dia panggil persiapan untuk hijrah. Kebetulan kita pula di awal tahun ni kan, di awal tahun ni
Sudah molek dengan cerita hijrah. Baiklah. Kita pergi kepada ayat yang terakhir dalam siri ini, ayat 81. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah datang kebenaran, yakni Islam, dan hilang lenyaklah perkara yang salah, kufur dan syirik. Sesungguhnya yang salah itu sememangnya satu perkara yang tetap lenyap. Jadi ayat ini munasabah dia jelas. Dalam ayat yang lepas Allah suruh Nabi kita berdoa. Ayat ini sudah mendapat jawapan kepada doa. Kemenangan sudah ada di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok tafsir kata waqul ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ja'al haqqu min indillahi wa thabat. Telah datang kebenaran daripada Allah yang benar, wa zahabal batilul mukhalifu li syar'illahi wa dhmahalla. Telah hilanglah segala kebatilan yang menyalahi syariat Allah azza wa jalla, hilang. Jadi ingat, jadi ayat ini jelaslah bahawa bila Nabi kita masuk Mekah, cerita dia. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Makkah yaumal fath. Waktu Nabi ambil Mekah bulan Ramadan tahun ke-8 itu, wa haulal baiti sittuna wa lasumi'atin nusub. Ada 360 ketul berhala. 360 tongkol berhala. Hei, faja'ala yata'anuha bi'udin fi yadi. Tangan Nabi ada kayu. Ada kayu ni. Kayu kecil lah macam. Nabi pun tolak. Semuanya terbalik kuat habis. Nabi baca ayat ni. Wa ja'al haqq wa zahaqal batil. Ja'al haqq wa ma yubdi al batil wa ma yu'id. Telah datang kebenaran, hilanglah kebatilan. Datanglah kebenaran dan yang batil itu hilang. Jadi boleh kita baca ayat ni. Bila kita tengok benda-benda yang kayu, kita kata ja'al haqq wa zahaqal batil, kita hilangkan dia. Hadis ni rawahul Bukhari wal lafzu lahu Muslim. Innal batila kana zahuqa. Yang batil itu tetap akan hilang, tak kekal. Tengok nota di bawah ada, panjang. 671 nota. Dengan ini Allah Ta'ala memberikan berita yang menggembirakan baginda Nabi SAW bahawa agama Islam yang disiarkannya tetap berjaya, dan baginda Nabi SAW akan mengalahkan golongan yang menentangnya. Menurut hadis-hadis Nabi SAW, tatkala Nabi berjaya menguasai negeri Mekah dan memaafkan penduduknya, disebut tulaqa, maka Nabi SAW memerintahkan supaya segala berhala-berhala yang ada di Kaabah, berapa ekor tadi? 360 tongkol ada. 360 berhala dibinasakan. Lalu baginda mencucuk berhala itu dengan sebatang kayu di tangannya sambil membaca ayat suci ini, wa ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa, yang menegaskan kemenangan Islam dan kehancuran kufur dan syirik. Alhamdulillah, tamatlah perbincangan kita secara ringkas-ringkasnya. Masya Allah, tabarakallah. Baik, kita berpindah kepada al-fawaid. Al-faidatul ula, faedah yang pertama, qauluhu ta'ala aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Baik, ayat ini menunjukkan waktu solat 5 waktu. Waktu solat yang 5 bermula yang waktu solat aqimis salat lidulukis syamsi, bermula berdiri ke solat ketika matahari sudah condong, sudah zawal, sudah orang panggil sudah condong ke barat, gelincir matahari. Maka kata di para ulama, zuhur adalah merupakan solat yang pertama untuk hari ini. Hari ini hari Rabu, maka solat pertama hari ini zuhur.
Subuh tadi melengkapkan yang semalam. Subuh tadi melengkap dengan yang semalam. Itu satu. Dan ini ayat ini juga dalil wadih ala ta'alluqi wujubi salat bi awalil waqti. Jadi solat tu bila masuk waktu wajiblah kita solat. Kalau belum masuk waktu tak wajib lagi. Orang tak kata dia ni mati tak maya zuhur. Padahal waktu baru pukul 1. Tak. Masuk waktu tak solat. Tunggu sampai habis waktu tak solat. Barulah dikira dia waktu muwassa'. Baik. Dan solat subuh disebut khas sebab dia punya keistimewaan yang tersendiri, kerana dia disaksikan oleh para malaikat malam dan malaikat siang. Tadi saya sudah baca hadis tentang malaikat. Ingat. Allahu Akbar. Dan disebut wa Qur'an al-fajri, bacaan Quran, fihi annal qira'at fi salat ruknun. Baca Al-Fatihah dalam solat itu rukun. Li'anna al-ibadata iza sumiyat bi ba'di azzariha. Ibadat ni kalau kita ambil sebahagian daripada juzuk dia, kan ibadat ni, semaya ni ada qiyam, ada qiraah, maka dia termasuk dalam rukun yang mesti dilakukan. Ini jelaslah kepada kita bahawa solat adalah merupakan perkara yang besar di dalam hidup kita. Ayat ini menjadi tanda kepada apa? Kepada waktu solat dan waktu syarat sah solat. Tak masuk waktu membayar zuhur dah? No, tak jadi. Sudah masuk waktu, wajiblah kita kena solat. Ingatlah dua perkara itu sinonim dua tu. Sinonim dua tu. Baik, kita berpindah kepada faedah yang kedua. Allah Ta'ala sebut wa Qur'anal fajri, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Membaca solatlah subuh, kerana solat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Kenapa? Solat 4 lagi tadi dia tak sebut Quran. Solat subuh je disebut Quran. Lis. Kata ulama, fihi masyru'iyatu italati qira'atil Quran fi salatil fajri. Disunatkan, disyariatkan baca panjang solat subuh. Kena baca panjang. Pak kita ni tak apa nak jadi panjang sebab yang pertama imam dia tak hafal Quran. Kalau dia hafal Quran pun orang belakang tak faham Quran. Terbaik kita panjang terlena pula kat belakang. Sakit lutut macam-macam. Jadi kita ambil yang sederhana lah. Sederhana, tak sudut panjang sangat, panjang setakat mana yang kemampuan kita. Alhamdulillah. Jadi dia panggil menunjukkan kepada Quran fajar ni kena baca panjang, baca jahar, baca kuat didengari, kerana dia disaksi oleh malaikat malam dengan malaikat siang. Jadi para ulama al-fuqaha mengatakan annas sunnata, yang sunatnya solat fajar ni kena panjang daripada solat yang lain. Yang kedua, fihi, ayat ini fadilatu salatil fajri, menunjukkan bahawa kelebihannya solat fajar. Tadi anda sebut dah, kalau maya sunat fajar pun rakaatil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Semaya sunat fajar lebih baik dunia dan kandungan. Lagu mana dengan solat fajar itu sendiri tentulah lebih besar, lebih baik, lebih tinggi darjatnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi marilah kita para jemaah sekalian sentiasa solat subuh berjamaah. Sebab satu lagi kelebihan, Nabi kata asqalus salati alal munafiq, solat yang berat untuk dilakukan oleh munafik di masjid, solat isya dengan subuh. Jadi siapa yang boleh solat isya berjamaah, dia boleh solat subuh berjamaah, orang ni insya-Allah bebas daripada sifat munafik. Munafik tak mari masa ni. Yang pertama. Yang kedua, solat subuh dengan fajar, solat isya dengan subuh, itu dia panggil solat kapit. Siapa dia solat subuh berjamaah, seolah-olah dia berdiri separuh malam. Siapa dia solat isya berjamaah, dia berdiri separuh malam, maka kita jadi kembar dua tu. Jadi kita dapat pahala qiyamul lail. Alhamdulillah. Baik, kita pergi kepada mencari yang ketiga. Yang ketiga pula, yang ketiga, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqam mahmuda. Allah Taala perintahkan Nabi supaya solat tahajud. Tahajud ini menjadi wajib bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunat bagi umat. Sunat
bagi umat. Maka kita yang ada kemampuan, bangunlah. Tak usahlah duduk berat kepala, tak usahlah duduk berat berat tubuh nak tinggal tilam, sebab waktu ini waktu besar pahala. Para ulama dalam hadis Nabi kata, solat qiyamul lail ni da'bus salihina qablakum. Solat malam ni menjadi orang panggil satu sifat kepada orang-orang yang soleh zaman dulu. Nabi, para sahabat, orang-orang yang soleh dulu dan sekarang tak tinggal qiyamul lail. Kena bangunlah, jangan tak bangun. Maka kita jadikan budaya kita ni. Dalam ayat ni Tuhan kata, asa an yab'atsaka rabbuka maqam mahmuda. Mungkin solat malam banyak, Nabi berdiri sampai bengkak kaki untuk mendapat kuasa syafaat di akhirat esok, maqaman mahmuda. Jadi tadi kita sebut dah, kalau kata Tuhan kata asa, maka wajib tetap dia akan beri. Jadi itu yang ketiga. Dan bagi kita umat pulanya, Allah Ta'ala sebut je, inna sanulqi alaika qawlan saqila ya ayyuhal muzammil, hai orang Islam, mu kena bangun tahajud sebab Tuhan nak beri pada kamu kerja yang berat. Maka kata di para ulama, orang yang nak jadi pendakwah kena tahajud, sebab dakwah ni kerja dia berat. Tahajud seolah kita cas bateri. Lah ni banyak kereta elektrik ni. Nah, kalau salahnya tak cukup elektrik, mati tengah bukit lah dia. Nak gimana? Maka qiyamul lail yujibu uluwad darajat fil jannah. Siapa dia diri solat malam, maka orang ni orang yang akan tinggi darjatnya di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi solat malam ini solat ke arah maqamul mahmud. Solat malam bagi kita pendakwah untuk mendapat kekuatan jiwa berdakwah dan untuk mencari lorong jalan ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita pergi kepada yang keempat. Faedah yang keempat, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya Allah, masukkan aku ke tempat masuk yang benar. Wa akhrijni mukhraja sidqin, keluar aku daripada tempat keluar yang benar. Jadi para ulama telah mengumpulkan ayat sidqin, qadama sidqin. Tengok, banyak dalam surah Yunus ayat 2, qadama sidqin. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 84, lisanas sidqi, qadamas sidqi. Maaf, surah Yunus ayat 2, qadamas sidqi. Surah Asy-Syu'ara ayat 84, lisanas sidqi. Surah Al-Qamar ayat 55, maq'adis sidqi, tempat duduk yang benar. Jadi kata di para ulama, fa haqiqatus sidqi fi hazil asya, hakikat benar dalam perkara ini, huwal haqqus sabit, iaitulah apabila kita duduk atas landasan yang benar, kita sentiasa berhubung dengan Allah, kita melalui jalan yang sampai kepada Allah dengan perkataan kita, dengan ibadat kita, dengan perbuatan kita, maka kita akan sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah kita minta jalan keluar yang benar, jalan masuk yang benar. Ini adalah merupakan doa yang diajar oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi dia, supaya berdoa, dan umat dia juga sempasa berdoa, minta keluar masuk kita hidup kita ni semuanya yang benar. Minta keluar masuk kita ni semuanya benar, termasuklah perkataan kita. Kita nak masuk telinga kita, benar. Nak keluar mulut kita, keluar yang benar. Apa benda lagi dah. Jadi makan minum kita pun jangan masuk. Nak masuk mulut kita, masuk yang halal. Nak keluar juga, biarlah keluar dengan cara yang halal, jangan masuk buruk. Wallahu alam. Itu di antara doa yang kita kena sentiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi juga minta, waj'alli min ladunka sultanan nasira, aku nak minta hujah yang mantap untuk berlawan dengan puak kafir. Nak minta kuasa yang kuat untuk apa? Kuasa untuk apa? Untuk nak melaksanakan syariat, dan minta kuasa syafaat di akhirat untuk menyelesaikan masalah umat. Kita mengatakan sallallahu alaihi ya Nabi Allah. Allah Ta'ala selawat banyak kata Nabi SAW kerana prihatin dia dengan kita dan umatnya. Baiklah. Yang terakhir, wa qul jahal haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Bila datang kebenaran, yang batil hilang. Bila hidupnya sunnah, yang bid'ah tercabut. Jadi kita dua ya.
Kalau batil kuat, hilang dia punya kebenaran. Bid'ah kuat, sunnahnya mati. Jadi kita kena buat. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala perintahkan kepada kita supaya sentiasa bekerja untuk mencari yang benar, jangan ikut yang salah. Ramai tak semestinya betul, sedikit tak semestinya salah. Jadi kita kena ingat molek, ramai tak semestinya betul. Maka ayat ini istihbab kita baca ketika ingkarul munkar. Contohnya kita pergi sini ada rumah pelacuran, rumah tempat orang berjudi, kita pergi berutuh rumah tu, ja'al haq wa zahaqal batil, boleh kita kata gitu. Sebab dalilnya Nabi SAW ketika masuk Mekah, di tangan dia ada kayu, ranting kayu ya. Di sekeliling Kaabah ada 360 ketul berhala. Nabi kita cocok berhala, Nabi kata ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Bila datang kebenaran, batil hilang, terbalik kuai habis dia punya berhala. Dan juga Nabi baca ayat lain lagi, tulis ayat dia surah Sabah ayat 49, ja'al haq wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id. Jadi ini dua ayat yang kita boleh baca. Maka alhamdulillah, dengan pertolongan Allah, Islam menang, kekuatan kita dapat laksanakan Islam di atas dunia ini. Sekarang ini Islam bukan lemah, umat Islam tu lemah. Punca kelemahan kita balas sama sendiri. Inilah punca kelemahan. Ada setengah orang ni pagi petang siang malam duk kelahi sama dia, musuh nak lawan semua tak ingat. Inilah masalah kita. Jadi jangan duk kelahi lah sama kita. Jom kita satukan wahdatul ummah untuk menentang apa-apa saja dari kalangan orang-orang yang bukan Islam dengan agenda-agenda dia, walaupun mereka mengguna proksi berselindung di sebalik muka-muka anak orang Islam. Mudah-mudahan kita dapat kebaikan untuk umat ini. Amin ya rabbal alamin. Tamatlah perbincangan, insya-Allah kita sambung besok ayat 82. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.